Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat tengah hari, selamat pagi, selamat petang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat melihat keadaan UMNO pada ketika ini. Ada yang berkata Ismail Sabri ini poster boy menjadi calon Barisan Nasional sebagai Perdana Menteri jika pilihan raya umum ke-15 dimenangi ataupun ditakluki oleh Barisan Nasional. Ada yang kata Zahid Hamidi mempergunakan Ismail Sabri Yaakob untuk menang PRU 15 dan beliau yang akan naik menjadi Perdana Menteri. Ada yang kata Khairi Jamaluddin akan kalah teruk di Sungai Buloh. Ada yang kata Tokmat menang mudah di Rembau. Namun tuan-tuan dan puan-puan, bagi kita melihat daripada sisi pandangan KJ kata Rembau adalah kerusi yang paling selamat bagi beliau. Dan sepanjang karier politik KJ, beliau ada membuat pengakuan bahwa di Sungai Buloh, sepanjang karier politiknya di Sungai Buloh adalah pertandingan yang paling sengit yang pernah beliau hadapi sepanjang berpolitik. Jadi tuan-tuan dan puan, ini menggambarkan bahwa KJ 100% tidak yakin menang di Sungai Buloh. Ya, mungkin itu semangat juangnya tinggi, tapi melalui kenyataan beliau, bila dia kata sepanjang karier politiknya beliau tidak pernah berjumpa lawan begitu yang akan sengit, yang mampu memberi cabaran yang hebat di dalam karier politiknya, itu sudah pasti menggambarkan bahwa lawan politiknya di situ sangat kuat. Apapun saya tidak cakap KJ akan kalah teruk, tapi KJ mungkin tidak yakin akan menang. Dalam pada itu Presiden UMNO sendiri Zahid Hamidi yang juga akan bertanding di Bagan Dato juga dikabarkan akan kalah. Juga dikabarkan akan kalah sebab baru-baru ini PKR daripada Pakatan Harapan ada membuat satu program, dan program itu dibuat di tempat yang sama dengan program yang dibuat daripada Zahid Hamidi, daripada UMNO BN. Dan program yang diadakan itu lebih banyak yang menghadiri semasa program daripada Pakatan Harapan, sedangkan tempat itu adalah kubu kuat Zahid Hamidi. Adakah ini petanda bahwa Barisan Nasional akan kalah tumbang pada PRU 15? Tuan-tuan dan puan, aku nak throwback sedikit tentang Khairi Jamaluddin dan juga Zahid Hamidi. Untuk pengetahuan kamu, pada Desember 14, ini kita throwback saja pada 2018. Berita pada 2018, KJ pernah membuat satu kenyataan. Khairi sokong seruan singkir Zahid. Khairi Jamaluddin menyokong seruan meminta Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan parti ketika pemberontakan melarat dengan penghijrahan keluar wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin penting. Ini pada 2018. Nisa KJ ada buat kenyataan bahwa beliau juga support menyokong jika Presiden Zahid Hamidi ini meninggalkan parti. Pada hari ini pula ada yang klaim kepada KJ Sungai Buloh. Ada yang berkata kepada KJ, beranggapan itu mungkin persepsi daripada pembangkang ataupun rakyat Malaysia ataupun penyokong pengundi, bungan pengundi, haters, kita tidak tahu, yang berkata satu undi untuk Khairi Jamaluddin di Sungai Buloh adalah satu undi untuk Zahid Hamidi. Selepas ada kenyataan begitu, KJ dengan melantas menjawab pertanyaan itu di media. Kenyataan KJ ini sangat mengejutkan. KJ kata satu undi untuk KJ di Sungai Buloh adalah satu undi untuk KJ, bukan untuk Zahid Hamidi. Itu adalah kenyataan daripada KJ. Adakah ini menggambarkan bahwa KJ ini tidak menyokong Zahid Hamidi atau bagaimana? Tapi yang penting kita tahu Khairi Jamaluddin akan bertanding di Sungai Buloh, dan beliau berkata satu undi untuk beliau, satu undi untuk KJ adalah satu undi untuk KJ.
kita dapat melihat melalui beberapa berita, melalui keadaan politik semasa, beliau ini mendesak Ismail Sabri. Ada yang komen begitu, banyak yang komen Ismail Sabri menjadi boneka Zaid Hamidi. Apa yang Zaid Hamidi kata dia akan turuti. Ada yang kata begitu, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Ini pula masalah kesehatan. Pada 31 Oktober yang lalu, Kementerian Kesehatan memberi amaran bahwa Malaysia sedang berdepan gelombang COVID-19 varian Omicron XBB. Perlu diingat, COVID-19 masih wujud dan negara masih berada pada tahap pra-endemik. Artinya pandemik belum berlalu. Walaupun gelombang COVID-19 varian Omicron XBB yang negara sedang hadapi dikelaskan sebagai kecil, ia tetap satu ancaman. Nah, lain lagi banjir, bencana cuaca yang tidak bagus. Kali ini kita masih berpikir tentang COVID-19. Sehingga hari ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan semua, masih ada yang positif COVID-19 seperti yang kita alami beberapa tempo yang lepas. Masih ada orang yang kuarantin, masih ada yang menghidap COVID-19, mempunyai positif COVID-19. Jadi kita belum lagi selesai dengan COVID ini. Jadi dua perkara ini yang boleh menyebabkan PRU15 dibatalkan: bencana yang terlalu teruk dan juga penyakit. Ada dua ini, yaitu cuaca dan juga penyakit. Bencana, banjir, dan juga penyakit kita sudah tahu itu COVID-19. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk PRU15 ini dibatalkan, kita dapat melihat dua sebab ini adalah antara sebab yang kuat. Dan untuk melengkapkan ataupun menyelesaikan cara supaya PRU15 dibatalkan, seperti yang dicadangkan oleh pengurusi bersih Thomas Van, Perdana Menteri boleh menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menasihati Baginda mengisytihar darurat di kawasan-kawasan tertentu atau seluruh negara supaya pilihan raya digantung atau ditangguh. Pendapat yang logik pada hemat saya, kata pengurusi bersih Thomas Van. Jadi tuan-tuan dan puan, itu adalah satu cadangan yang baik sebenarnya. Ya, kita tahu masa ini kita sedang beramai yang kita lihat berkempen, memacak bendera, mengibarkan bendera, memakai baju parti yang mereka minat. Sudah pasti itu dapat melihatkan sistem demokrasi negara kita ini sehat. Yang penting jangan bergaduh-gaduh. Jadi dalam politik, berkempen dengan sehat. Namun sekiranya ditangguhkan, tempo berkempen itu akan dipanjangkan. Tapi dipanjangkan lagi, kita mengikut peraturan semasa. Mungkin selepas PRU15 diumumkan akan ditangguh, kalau benar-benar Ismail Sabri menghadap Agong untuk mengisytihar ataupun menasihati Baginda mengisytihar PRU15 ditangguh, mungkin sama ada campaign diteruskan ataupun campaign ditangguhkan mengikut PRU15. Jadi tuan-tuan dan puan, lantas rakyat akan berkata kepada Zaid Hamidi, Tokmat, dan Ismail Sabri serta yang sewaktu dan mereka, kan kami dah kata jangan buat, kamu buat juga. Ini jika benar-benar terjadi yang kita dengar tadi, yang saya cakap tadi, yaitu bencana dan juga berkenaan dengan penyakit. Jadi memang rakyat akan terus melihat kepada beberapa sosok tubuh ini, yaitu Zaid Hamidi, Tokmat, dan Ismail Sabri. Kan dah kata jangan, tapi buat juga. Tapi kita tidak berdoa supaya PRU15 ditangguhkan ataupun bencana terjadi. Yang penting kita semua dalam keadaan yang baik. Jadi teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih banyak politik di Malaysia.